Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Ken Abdullah. Saya Dengku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Premier of the State Council Republik Rakyat China. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah berkenan menerima anugerah emas bagi penyertaan Intermediate Maths Challenge United Kingdom. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Li Chang berikutan dengan pelantikannya sebagai Premier of the State Council Republik Rakyat China. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan menerima anugerah emas bagi penyertaan Intermediate Math Challenge IMC yang diungkayahkan oleh United Kingdom Mathematics Trust UK MT. 126 pelajar tahun 9 hingga tahun 11 Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS menyertai IMC yang memerlukan pelajar menjawab 25 soalan dalam tempoh 60 minit tanpa menggunakan kalkulator. Sementara itu, 18 lagi pelajar menerima anugerah emas, 28 pelajar menerima anugerah perak dan 40 pelajar menerima anugerah gangsa. Peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri diluluskan pada hari ke-7 mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya hari ini dengan Dewan meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berjumlah lebih 123 juta ringgit. Sidang pagi tadi bermula dengan pembentangan mukaddimah oleh Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Dalam pembentangan tersebut, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Dato' Pekermajaya Haji Muhammad Yusof antara lain menjelaskan peruntukan yang dipohonkan akan memberi keupayaan kepada kementerian tersebut menegakkan dasar luar negara dan menjadi pemudah serta penghubung dari segi diplomatik dan persahabatan bersama negara-negara lain serta pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa. Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara kecil dan membangun akan terus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip berbaik dengan negara-negara lain, saling hormat menghormati dan mematuhi kesaksamaan semua negara serta tidak campur tangan dalam hal ehwal negara-negara lain bagi bersama-sama memelihara kedaulatan dan keutuhan negara. Negara Brunei Darussalam juga akan terus bekerjasama rapat dengan negara-negara lain di arena serantau dan antarabangsa dalam menyokong sistem yang berasaskan peraturan dalam memajukan kepentingan bersama. Setakat ini, kita telah menjalin hubungan diplomatik bersama dengan 172 buah negara.
Dalam menyambut baik tema Belanjawan Negara bagi tahun kewangan 2023-2024, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menekankan kementerian tersebut akan terus berusaha meningkatkan lagi hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Ini termasuk komitmen ke arah menjamin kepentingan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terus dihormati. Menerusi pendekatan whole of government, kaulah saya yakin kementerian serta agensi-agensi berkenaan akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta pejabat-pejabat perwakilan di luar negara dalam menghormati komitmen serantau dan antarabangsa negara ini serta memelihara dan memajukan kepentingan negara kita. Usaha ini akan meningkatkan lagi kedayatahanan negara Brunei Darussalam bagi meraih pembangunan ekonomi yang mampan serta terus menikmati keamanan dan kestabilan untuk generasi yang akan datang. Sebelum meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dewan membahaskan dan meneliti beberapa persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sesi pagi tadi turut mendengarkan mukadimah penyediaan belanjawan bagi Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya berjumlah lebih 797 juta ringgit. Dalam pembentangan, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menggariskan, keutamaan Kementerian Pendidikan bukan sahaja menghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, malah berusaha ke arah membentuk pelajar yang siap siaga masa depan. Pertama, meneruskan usaha berkaitan pengukuhan pelaksanaan program pemulihan pembelajaran atau Learning Recovery Program. Kedua, meneruskan usaha berkaitan pengukuhan program sokongan pembelajaran atau Learning Support Program. Ketiga, meneruskan usaha dalam pembentukan sahsiah dan akhlak yang mulia di kalangan pelajar selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Keempat, memperkukuh kerjasama dua hala dalam pembangunan kompetensi pelajar melalui memorandum-memorandum persefahaman dengan agensi-agensi serta institusi pendidikan dan latihan luar negara. Kelima, mempelbagaikan program-program dan kursus-kursus peningkatan kemahiran atau upskilling dan reskilling. Keenam, melaksanakan program-program yang ditawarkan menerusi kerjasama dengan syarikat-syarikat industri setempat. Ke arah menjana ekosistem pendidikan yang inovatif, Kementerian Pendidikan melaksanakan 7 projek utama. Pertama, mengekalkan kesinambungan amalan terbaik pembelajaran teradun atau blended learning. Kedua, mengukuhkan piawaian dan kurikulum bagi literasi digital. Ketiga, melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah bidang teknologi pendidikan merangkumi usaha untuk mewujudkan sistem pengurusan pembelajaran atau learning management system, penyediaan bilik darjah pintar atau smart classroom serta melancarkan TV pendidikan atau MOE-TV dan sistem pengurusan sumber digital atau digital resource management system. Keempat, perencanaan bagi mewujudkan kurikulum yang bersesuaian untuk mengukuhkan kemahiran asas literasi dan numerasi pelajar di peringkat rendah. Kelima, mereview kurikulum ekspres atau express curriculum. Keenam, mengukuhkan pelaksanaan penilaian kendalian sekolah atau school-based assessment. Dan ketujuh, memantau kualiti dan keberkesanan pendidikan melalui penyelidikan dan perkembangan. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan persidangan akan disambung pada hari Isnin pukul 9.30 pagi. Ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Aspirasi kemakmuran global dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh terletak di tangan generasi muda. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana.
Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 akan diadakan pada Sabtu 18 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengan tema Kesihatan Mental ke arah Kesejahteraan Ummah, seminar berkenaan akan membawa 4 buah pembentangan. Pembentangan kertas perdana antaranya akan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Jika diadakan pameran Kesihatan Mental 2023 selama 3 hari, bermula pada Jumaat 17 Mac, turut diadakan ialah pemeriksaan kesihatan secara percuma dan kempen derma darah. Orang ramai dialulukan mengunjungi pameran tersebut. Acara merupakan anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Maklumat lanjut, hubungi talian 888 6649 atau 715 2914. Tema Sustainable Development Goal 8 Decent Work and Economic Growth adalah relevan dan memberi manfaat kepada dialog belia ketika negara dan kerajaan di seluruh dunia berdepan tempoh pasca pandemik yang tidak menentu dengan ketidakstabilan global, bencana alam dan gangguan lain yang memberi ancaman kepada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global. Peguam Negara selaku pengerusi Lembaga Pengarah Sekolah Antarabangsa Brunei ISB mengongsikan perkara itu semasa Majlis Pelancaran Persidangan Isu-Isu Global Borneo ISB ke-19. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Dato' Laila Utama Haji Awang Isa berkata, aspirasi bagi masa depan yang lebih baik dengan kemakmuran global dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh terletak di tangan generasi muda kerana mereka adalah bakal pemimpin industri dan tenaga kerja inovatif di masa akan datang. Persidangan diisi dengan ucap tema persidangan, pekerjaan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh 2 speaker jemputan. Melibatkan 300 delegasi daripada 23 buah sekolah di seluruh Borneo, persidangan dihoskan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan ISB. Persidangan diadakan sehingga Isnin ini. Semata Brunei dengan kerjasama Bank Baiduri mengadakan pameran seni amal sempena sambutan Hari Kesedaran Autisme Sedunia ke-16. Acara diadakan petang tadi di Ibu Pejabat Bank Baiduri. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Acara amal ini mempamerkan bakat dan kemahiran individu autisma melalui karya seni mereka. Dengan bertemakan The Clues to Autism, pameran seni itu dibukakan kepada orang ramai bermula hari ini hingga 31 Mac 2023. Setiap karya seni yang dipaparkan adalah untuk dijual, di mana 50% daripada jualan akan disalurkan kepada artis dan 50% lagi akan disalurkan kepada organisasi. Semata Brunei memperingati Hari Kesedaran Autisme Sedunia pada setiap 2 April. Para pelajar di negara ini disaran agar dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta kepakaran tanpa mengetepikan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang perlu ada dalam setiap pelajar. Perkara tersebut ditekankan oleh Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, semasa Majlis Penutupan Program Negaraku Kebanggaanku sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Majlis berlangsung petang tadi di kampus Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Antara pengisian majlis penutupan, bicara kebangsaan dengan tajuk Memperkasa Kesiapsiagaan Belia menuju Wawasan Negara 2035. Forum antara lain membincangkan peranan para belia negara dalam menjadi belia yang beriman, bertakwa dan bersemangat patriotisme dan nasionalisme.
Terdahulu pagi tadi, perasmian program disempurnakan oleh Dr. Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, penolong Rektor Hal Ehwal Pelajar dan alumni UNISA. Program diungkayahkan oleh Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam FPPI UNISA dengan kerjasama Pusat Sejarah Brunei. Bertujuan menggilap bakat, potensi mahasiswa dan mahasiswi UNISA dalam menganalisa merancang strategi bagi membantu pengurusan dan mengolah semangat menyambut Hari Kebangsaan Negara. Program menghalusi ibadah sembahyang bagi mu'alaf diungkayahkan sebagai usaha untuk memperkasa para mu'alaf agar memiliki mutu ibadat sembahyang yang berkualiti dengan didasari kekentalan iman di samping nilai kompetensi yang tinggi untuk menepani cabaran dalam memajukan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Diadakan bersempena sambutan Isra' dan Mi'raj 1444 Hijrah, program anjuran Pusat Dakwah Islamiyah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiyah mu'alaf itu berlangsung pagi tadi secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 43 orang peserta menyertai program yang diadakan di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiyah. Pengisian program termasuk memberikan bimbingan kepada para mu'alaf mengenai tata cara wudu menggunakan botol penyembur air. Selalu kan pakai air paip. Jadi ini bila menggunakan spray ataupun menggunakan air botol, dorang macam teruja, rupanya cukup juga. Macam dalam lihat sikit dengan apa? Spray itu botol damit, tapi untuk 2-3 orang belum lagi nampak banyak kurangnya. Jadi bagi kami mu'alaf kan banyak ada yang terlupa, terlepas pandangnya kita ni kan. Jadi kami mau lagi untuk meneruskan lagi, menghaluskan solat ni untuk sembahyang ni. Semoga program ini diteruskan sampai bila-bila, sentiasa diadakan setiap bulan bagi membantu mu'alaf-mu'alaf untuk menghalusi lagi cara solat. Alhamdulillah, dengan cara-cara macam ini kami sebagai para mu'alaf akan dapat sedikit sebanyak pengetahuan yang mendalam lagi tentang agama Islam. Di daerah Belait, 34 peserta termasuk menyertai program yang diadakan di Dewan Serbaguna Pejabat Unit Dakwah Kuala Belait. Program bertujuan bagi meningkatkan tahap kefahaman mengenai kewajipan melaksanakan solat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menghadiri bingkil ini, dan saya menserukan kepada mualaf-mualaf yang di luar sana macam diri saya sendirilah perlu dibimbinglah. Penting terutamanya kepada saudara-saudara baru, sama ada yang sudah lama memeluk Islam ataupun yang baru memeluk Islam lah, bagi menghalusi lagi ibadah sembahyang tadi. Sementara itu, seramai 51 orang peserta menyertai program seumpamanya yang diadakan di Masjid Kampung Bang Dalam, daerah Tutong. Program dihasrat dapat menyemai sikap tanggungjawab untuk melaksanakan sembahyang fardu yang merupakan ibadah wajib dalam kehidupan seharian. Walaupun kami sudah tahu sembahyang itu, tapi ada perkara-perkara yang belum kami ketahui yang khusus untuk sembahyang supaya kami dapat mengerjakan sembahyang dengan sempurna. Akan diusahakan untuk mengikuti lagi lah yang mana ni baik untuk kami sendiri juga, untuk masa depan kami juga lah sebagai seorang mu'alaf. Manakala di daerah Temburong diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut, program disertai 36 orang mu'alaf. Melalui program ini, peserta diharap akan terus istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah dengan sempurna demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini memanglah ada juga kekurangannya, tapi lepas ini alhamdulillah banyak kelebihannya untuk mengikuti kursus ini. Pengalaman tu banyak, walaupun ia macam indah, macam ada singkat-singkatnya lah praktikal sembahyang atau and semua, tapi lebih boleh orang mengetahui, mengajar kami lagi dengan cara yang betul-betul orang tertib lah. Jabatan Kerja Sosial Perubatan Pantai Jerudong Specialist Center PJSC kemarin menganjurkan forum diadakan bersempena Hari Kerja Sosial Sedunia. Forum diadakan di PJSC.
Forum menampilkan beberapa speaker dari pelbagai agensi. Forum antara lain bertujuan menyalahkan kepada komuniti global bahawa profesion kerja sosial telah memberikan banyak sumbangan. Hari Kerja Sosial Sedunia tahun ini bertema menghormati kepelbagaian melalui tindakan sosial bersama yang menggariskan tiada siapa yang ketinggalan dan setiap individu boleh hidup dengan keyakinan, keselamatan dan keamanan dalam dunia yang mampan. Hari Terbuka Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE berakhir hari ini setelah dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama 3 hari. Pelbagai pengisian diberikan kepada pengunjung antaranya sesi konsultasi dan aktiviti yang melibatkan model-model pelajaran setiap institusi. Seperti IBTE yang lain, IBTE Kampus Mekanikal di Kampung Tungku juga membukakan peluang kepada pengunjung, khasnya kepada pelajar yang berminat untuk mendaftarkan diri ke institut ini. Selain demonstrasi, sesi konsultasi bersama tenaga-tenaga pengajar juga menarik minat serta memberikan sedikit gambaran tentang pengajaran yang ditawarkan. Kami memberikan konsultasi terhadap para bakal pelajar dan juga penjaga-penjaga ataupun juga ibu bapa mereka terhadap kursus yang ditawarkan, iaitu 3 kursus yang kami mengoffer: HNTech in Automobile Technology, NTech Apprenticeship in Automotive Technician dan juga NTech in Light Vehicle Mechanics. Manakala bagi penuntut institut ini, pembelajaran selama hampir 2 tahun memberikan mereka pengetahuan baharu, kemahiran otomotif dan menyuntik semangat membuka bengkel kereta sendiri di masa hadapan. If ada peluang, I'm gonna sambung lah. Kalau Tani tahu apa-apa tu, then Ani boleh membantu Tani lah. Apa yang dalam Tani pelajari itu. Kursus ni bagus untuk kalau orang jadi mekanik, sama banyak dipelajari lah selama 2 tahun itu. Dapat kerja macam usaha kereta, jadi mekanik. Masa awal fikir payahlah, macam-macam kan dia barat lah, apa banyak negatif side-nya lah. Tapi sudah buat benda tu macam siup, senang. Maybe it can lead me to a better job, and also, if possible, can open my own workshop, do own repair. IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria juga mengadakan hari terbuka. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada para penuntut atau pemohon berinteraksi dengan tenaga pengajar, para pelajar IBTE serta membuat lawatan kampus. Sebanyak 7 kursus sijil kebangsaan pendidikan teknikal NTech dan sijil tertinggi kebangsaan pendidikan teknikal HNTech ditawarkan bagi pengambilan Ogos tahun ini. Dua kumpulan yang terdiri daripada para pelajar Maktab Sains pada Kesri Begawan Sultan berjaya mendapat tempat sebagai pemenang projek STEM dalam kategori Community and School sempena Southeast Asia STEM Fair and Exposition 2023, anjuran pusat serantau Simeo STEM 8 di Bangkok, Thailand. Kumpulan pertama dengan projek Pigeons Problem juga menerima anugerah The Most Interesting Project semasa pertandingan tersebut. Manakala kumpulan kedua juga memenangi anugerah dengan projek Bird Problems in MSP SBS. Melalui pertandingan berkenaan, kedua-dua kumpulan berjaya menghasilkan poster, laporan dan video yang mengetengahkan isu pencemaran yang disebabkan oleh burung-burung liar di kawasan bangunan-bangunan sekolah dan seterusnya mencari jalan penyelesaian melalui kaedah STEM. Pertandingan antara lain bertujuan meningkatkan kemahiran para pelajar dalam menyelesaikan cabaran dengan menggunakan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. 2 warga negara tempatan ditahan dalam operasi rondaan dan pemantauan jenayah yang dijalankan oleh pasukan polis simpanan C Company, pasukan polis di Raja Brunei PPDB dan kerjasama bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB kemarin. Semasa operasi tersebut, pihak polis mendapati sebuah kenderaan yang mencurigakan melalui kawasan Kampung Junjungan. Kenderaan terbabit berjaya ditemui setelah terbabas ke dalam parit.
Hasil pemeriksaan, pihak polis menemukan 3 kotak besar mengandungi 156 botol minuman keras pelbagai jenama. Kesemua barang tegahan dan suspek yang merupakan seorang lelaki dan seorang perempuan telah dibawa ke Balai Polis Limau Manis bagi menjalani siasatan awal. Kes akan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. 2 warga negara Indonesia dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17. Perwati 44 tahun didapati tinggal di negara ini setelah diusir secara sah. Bersalah berdepan dengan hukuman di bawah bab 36 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu 1 tahun penjara dan denda RM1,000. Bersalah gagal menjelaskan denda dan dikenakan hukuman 1 tahun dan 1 bulan penjara. Sementara itu, Sudarmono, 46 tahun berdepan hukuman 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 154 hari. Kedua-dua pesalah ditahan pada 8 Mac 2023 di sebuah rumah sewa di Jalan Pasai, Sengkurong. Orang ramai khususnya pemaju diingatkan untuk sentiasa mematuhi sebarang perintah, akta, peraturan, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini. Peringatan dikeluarkan selepas sebuah perniagaan dikenakan notis mengosongkan unit premis atas kegagalan mendapatkan permit kesiapan kemajuan iaitu Occupation Permit. Dales Cafe kini dibenarkan untuk beroperasi kembali setelah dikenakan notis mengosongkan unit premis pada 31 Januari lalu. Pihak kafe berkenaan telah menghadapkan permohonan bagi mendapatkan permit kesiapan kemajuan iaitu Occupation Permit OP pada 10 Mac 2023 dan permohonan diluluskan pada hari yang sama. Sebarang maklumat lanjut, layari laman sesawang ABCI di www.abci.gov.bn. Pasukan Brunei DP MMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura 2023 semalam menentang Balestier Khalsa. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC tewas 3-4 kepada Balestier Khalsa FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Jalan Besar, Singapura. DP MMFC berjersey merah hitam mendahului jaringan saat minit ke-5 menerusi Andre Veranco. Kedudukan tersebut tidak bertahan lama, selang 2 minit kemudian giliran Muhammad Azwan Ali Rahman berjaya menggandakan gol buat DP MMFC. Pada minit ke-18, Balestier merapatkan jurang gol menjadi 2-1 menerusi Roya Taniguchi. Pada masa kecederaan babak pertama, sentuhan Joseph Balic yang berpunca dari sepakan sudut meletakkan DP MMFC selesa di depan 3-1. It is something different. Bersambung babak kedua pada minit ke-55, DP MMFC hanya beraksi 10 orang apabila awangku Yura Indra Putra Pengiran Yunus dilayangkan kad merah sekaligus memberikan sepakan penalti kepada Balestier yang disudahi oleh Alan Kozar untuk kedudukan menjadi 3-2. Kedudukan tersebut berubah pada minit ke-64 apabila Balestier menyamakan kedudukan 3 sama hasil jaringan Roya Taniguchi. Dan pada masa kecederaan, Roya Taniguchi berjaya mencatat hat-tricknya sekaligus mengutamatkan kemenangan Balestier Khalsa 4-3. Sementara itu, di Stadium Jurong East pula Tanjung Pagar United menewaskan Kelang International. Tanjung Pagar membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-19 menerusi Shakir Hamzah. Bersambung babak kedua pada minit ke-48, giliran Blake Ricciotto berjaya menggandakan gol buat Tanjung Pagar. Kedudukan 2-0 itu bertahan sehingga ke whistle penamat. Liga Super Brunei 2023, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei tewas tipis kepada Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei. Perlawanan berlangsung petang kemarin di Mini Stadium Tentera Udara di Raja Brunei, Rimba.
PPDB berjersi biru lebih dulu berpeluang seawal minit ke-7, namun sepakan percuma Muhammad Nazirul Arsad berjaya ditepis penjaga gawang ABDB. Pada minit ke-40, PPDB berjaya mendahului perlawanan 1-0 menerusi tandukan Abdul Azim Abdul Rasid yang berpunca dari sepakan sudut Muhammad Nazirul. Bersambung babak kedua, kedua pasukan masing-masing mencari peluang, namun kedudukan MS ABDB 0 MS PPDB 1 berlarutan sehingga tamat masa sebenar sekaligus MS PPDB membawa pulang 3 mata penuh. Sementara itu dalam perlawanan semalam Kasuka FC menewaskan BSRC FC 3-0. Sementara itu dalam persaingan Liga Futsal Brunei, Kota Ranger menewaskan RP Sham FC 6-1 dalam perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. RP Sham membuka tirai jaringan menerusi Abdul Mansur Haji Ishak. Pada minit ke-11, pengiran Muhammad Khairul Huda, pengiran Osman menjaringkan hat-trick Kota Ranger dalam tempoh 3 minit untuk membolehkan Kota Ranger selesa berada di depan dengan kedudukan 3-1. Abu Sufyan Haji Adnan pula menjaringkan gol keempat buat Kota Ranger dan gol kelima oleh Muhammad Irfan Jamali. Kota Ranger menamatkan saingan dengan jaringan ke-6 pada minit ke-30. Menerusi jaringan sendiri pemain RP Sham untuk perlawanan berakhir dengan keputusan 6-1. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan Kasuka Ar-Rauda turut mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan GG Indra Futsal 4-1. Jaringan-jaringan Kasuka dibuat oleh Muhammad Reza Rahmania, Muhammad Nur Azizam Roslan dan Muhammad Nur Bazali Awang Besar. Manakala Indra menerusi jaringan Nur Raimi Karim. Keputusan berakhir Kasuka Ar-Rauda 4, GG Indra Futsal 1.